Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berkenaan pantulan cahaya. Baik. Pantulan cahaya. Apabila melihat cermin, kita dapat melihat imej kita terbentuk pada cermin. Fenomena ini dinamakan pantulan cahaya. Perhatikan gambar di bawah. Okey, awak boleh lihat ni, murid ni dia melihat cermin, dia boleh nampak wajahnya pada cermin tersebut. Cahaya yang menyinari kamu sebenarnya dipantulkan ke arah cermin dan cermin itu pula memantulkan imej ke arah mata kamu. Perhatikan pula contoh fenomena pantulan cahaya di bawah. Selain daripada cermin, pantulan cahaya juga boleh berlaku di tempat-tempat yang lain. Contohnya, imej terbentuk pada permukaan air. Awak boleh lihat rusa ni, imej dia terbentuk di permukaan air di bawahnya semasa dia tengah minum. Seterusnya, imej terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Awak boleh lihat tangga dan juga eskalator boleh dilihat juga pada jubin di bawah ni. Nampak? Seterusnya, imej terbentuk pada permukaan logam. Awak boleh lihat dekat sini pantulan cahaya dan juga hasil pada pantulan cahaya ini awak boleh nampak cawan di permukaan logam ini. Baik. Kegunaan pantulan cahaya. Okey. Sebelum ni kita belajar kan, cahaya boleh dipantulkan melalui pelbagai permukaan. Jadi di sini kita boleh lihat apa kegunaan dia. Mari kita ikuti kisah di bawah. Ayah, hati-hati. Ada penunggang motosikal di tepi. Nasib baik saya terpandang imejnya pada cermin sisi. Dekat sini awak boleh lihat anaknya memberitahu kepada ayah bahawa ada motosikal di tepi kereta mereka semasa mereka tengah memandu. Itulah kegunaan cermin sisi yang membolehkan kita melihat objek di belakang dan di sisi kereta. Itulah gunanya cermin sisi yang dekat sini dan juga di sebelah kanan dan kiri ini untuk melihat objek apa-apa di sisi kereta ni. Ayah, kenapa ada cermin yang diletakkan di situ? Biasanya cermin ini diletakkan di kawasan selekoh. Untuk apa? Itu cermin cembung. Cermin itu membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangannya untuk mengelakkan kemalangan. Sebagai contoh, awak boleh lihat gambar di bawah ini. Okey, ada satu kereta di hadapan dan juga kereta tadi warna merah ni. Biasanya dia akan letakkan cermin cembung ni di selekoh supaya kereta yang bertentangan dapat melihat kehadiran kereta yang lain. Justru itu, mereka akan dapat memandu dengan lebih berhati-hati. Sebabnya, jika mereka tak nampak, contoh apabila awak mengambil selekoh, kemungkinan awak termasuk di kawasan sebelah sebab awak perlu memutarkan kereta tu kan. Kemudian akan menyebabkan kemalangan. Jadi bila awak nampak kereta di arah bertentangan, jadi awak boleh perlahankan kenderaan supaya awak tidak masuk ke dalam laluan kereta yang lain. Seterusnya, dalam kehidupan harian kita, banyak situasi yang melibatkan kegunaan pantulan cahaya. Perhatikan contoh di bawah. Sebagai contoh, saya yakin awak semua pernah pergi ke doktor gigi dan doktor gigi ada menggunakan alat cermin seperti ini. Apa guna dia? Cermin kepergigian membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. Sebab doktor gigi tidak boleh nampak dekat bahagian belakang gigi dia. Contohnya ada plak ke, ada luka ke. Jadi dengan menggunakan cermin ini, doktor tu boleh nampak kawasan-kawasan yang terlindung. Seterusnya, pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan di bahagian bawah. Okey. Di kedai kasut,
Jadi dia tak perlukan cermin yang tinggi, dia hanya perlu cermin yang rendah. Jadi untuk memudahkan pelanggan dia untuk melihat macam mana keadaan apabila pelanggan dia pakai kasut tu cantik ke tidak, sesuai ke tidak. Jadi dia meletakkan cermin supaya apabila pelanggan dia memakai kasut tersebut, pelanggan dia boleh melihat keadaan kaki sama ada sesuai atau tidak kasut tu dengan dia. Okey, seterusnya, pelanggan di kedai gunting rambut boleh melihat imej bahagian belakang kepalanya melalui cermin yang diletakkan di belakang. Jadi, lepas awak gunting rambut, awak nak lihat sama ada pandangan rambut di belakang awak ni cantik ke tidak, sesuai ke tidak dengan badan awak. Jadi, awak boleh mohon untuk gunting rambut ni, orang yang menggunting rambut awak, untuk meletakkan cermin. Jadi, awak boleh lihat, tengok macam ni. Dia boleh lihat dia punya keadaan rambut dia. Seterusnya, tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dari dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Dua cermin dalam periskop memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemerhati. Baik, kalau awak contohnya pernah saya pernah lihat kapal selam, biasanya kapal selam ni dia memang tak, bila dia menyelam, dia tak boleh buka dia punya, dia tak ada cermin yang membolehkan awak untuk nak lihat di bahagian atas. Contohnya macam ni kan. Jadi kalau jadi untuk membolehkan dia untuk melihat kawasan permukaan ni, dia perlukan periskop. Periskop ni fungsi dia macam mana? Periskop ni apabila contohnya dia nampak objek ini, okey, cahaya memantulkan gambaran objek ni ke dalam periskop, masuk dan dipantulkan ke cermin dan akhirnya kena di mata awak dan awak boleh lihat pemandangan di hadapan. Baik. Okey. Macam mana pantulan cahaya itu boleh berlaku? Okey, baik kita tengok sini. Gambar Raja Sinar. Perhatikan gambar di bawah. Apabila cahaya terkena pada permukaan yang rata dan licin seperti cermin muka, cahaya tersebut akan dipantulkan. Fenomena ini juga boleh dilukis dalam bentuk gambar rajah sinar seperti di bawah. Awak boleh lihat, contohnya awak boleh buat eksperimen dekat rumah. Dalam keadaan yang gelap, awak letakkan cermin di hadapan awak, kemudian menggunakan lampu suluh, awak suluh ke arah cermin. Awak boleh lihat pantulan cermin itu. Cermin ni kalau awak nak tengok dia punya pantulan, awak tak boleh letak dalam keadaan yang tegak. Awak perlu condongkan sedikit. Okey, apabila cahaya ni kena pada cermin ini, dia akan dipantulkan ke atas sebab dia condong ke atas. Kalau awak nak ke bawah kan, maksudnya macam pantulan ni nak ke bawah, awak cuba condongkan cermin ni ke bawah supaya awak boleh lihat cahaya ini menghala ke bawah. Baik. Apabila cahaya terkena pada permukaan yang rata dan licin seperti cermin muka, cahaya tersebut akan dipantulkan. Fenomena ini juga boleh dilukis dalam bentuk gambar rajah sinar seperti di bawah. Okey, ini gambar rajah dia. Macam mana pantulan tu boleh berlaku? Okey, cahaya yang dituju pada permukaan cermin, okey, yang ini pada cahaya dia, kena pada permukaan cermin dan cahaya dipantulkan dari permukaan cermin dan dipantulkan. Kenapa berlaku macam ni? Kita berbalik-balik pada sifat cahaya. Cahaya bergerak lurus. Awak boleh nampak sini kan? Dia bergerak lurus. Apabila kena, dia boleh dipantulkan. Kalau tak bergerak lurus, dia macam bergerak macam tu, tak boleh kan? Jadi, dia boleh bergerak lurus, dia boleh dipantulkan ke arah yang berlawanan. Baik, itu sahaja. Terima kasih.